Siapa sebenarnya pengganti terbaik untuk Anwar Ibrahim? Ramai yang bercakap pasal Muhyiddin Yassin. Ada juga yang sebut nama Haji Hadi Awang sebagai kingmaker. Malah ada yang kata Zahid Hamidi mungkin cuba mengintai peluang melalui perjanjian politik. Tetapi realitinya rakyat Malaysia sendiri pun masih lagi keliru. Siapa yang benar-benar layak menggantikan Anwar kalau tiba-tiba berlaku perubahan besar dalam politik negara? Dan dalam kekeliruan itulah muncul satu cadangan yang mengejutkan daripada bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim. Beliau kata, kalau ingin mencari calon yang benar-benar bersih, berintegriti dan mampu menjadi simbol riset politik Malaysia, tidak perlu cari dalam kalangan ahli politik pun. Jawapannya, bekas Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mak. Cadangan ini memang menggoncang. Bayangkan, seorang bekas Ketua Hakim bukan ahli politik, naik jadi Perdana Menteri Malaysia. Zaid kata Tengku Maimun adalah figura yang mempunyai integriti luar biasa. Beliau pernah menunjukkan keberanian sebagai ketua hakim dengan menegakkan prinsip bahawa tiada siapapun berada di atas undang-undang termasuklah ahli politik yang paling berkuasa. Nama beliau juga bersih daripada skandal, kronisme atau mana-mana baggage politik yang biasanya membelenggu calon-calon Perdana Menteri sebelum ini. Zaid siap cakap, kalau Tengku Maimun jadi Perdana Menteri, ia ibarat hutang riset untuk Malaysia. Tiada beban hutang politik, tiada urusan kroni, tiada dinasti keluarga yang perlu dipertahankan. Malah sebagai wanita pertama yang dilantik Ketua Hakim Negara dan mungkin wanita pertama menjadi Perdana Menteri, Tengku Maimun akan jadi simbol reformasi, keterangkuman dan moral authority, bukan saja di dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa. Tetapi persoalannya, adakah cadangan ini realistik ataupun sekadar provokasi politik? Mari kita tengok reaksi parti-parti politik berdasarkan apa yang Zaid bayangkan. PAS misalnya, walaupun Tengku Maimun seorang wanita Melayu Muslim yang berintegriti tinggi, mungkin akan berat hati untuk menerimanya. PAS cenderung mengangkat pemimpin mereka sendiri, tetapi dalam situasi tertentu, mereka mungkin melihat beliau sebagai calon kompromi yang boleh diterima oleh kedua-dua kelompok, moderat bandar dan juga konservatif luar bandar. Bagaimana pula dengan Bersatu dan Perikatan Nasional? Zaid kata mereka sekarang sangat terdesak untuk tampilkan wajah yang kredibel sebab Anwar Ibrahim selalu mengejek mereka kononnya tiada alternatif. Jadi kalau mereka boleh bersatu di belakang Tengku Maimun, ia akan menjadi jawapan kepada ejekan itu. Mereka boleh kata, kami ada calon yang lebih bersih, lebih berintegriti, dan lebih layak. Parti-parti lain seperti MCA, MIC, GPS, GRS, dan juga Warisan, logiknya mereka mungkin lebih mudah menerima Tengku Maimun sebab beliau bukanlah ahli mana-mana parti. Beliau boleh menjadi jambatan, satu simbol untuk riset perpaduan nasional. Dengan kata lain, Tengku Maimun berpotensi menjadi calon neutral yang boleh menyatukan blok politik yang berpecah-pecah. Namun, kita kena ingat, Tengku Maimun sendiri pun sebenarnya bukan bebas daripada kontroversi. Di penghujung karirnya sebagai Ketua Hakim Negara, banyak isu yang besar timbul. Yang pertama, keputusan kerajaan untuk menolak lanjutan tempoh perkhidmatannya walaupun ada desakan untuk beliau kekal. Yang kedua, ucapannya di luar negara yang mengkritik peranan Perdana Menteri dalam pelantikan kehakiman. Satu isu yang cukup panas sebab ia seolah-olah mencabar campur tangan eksekutif dalam urusan mahkamah. Dan jangan lupa, kebocoran minit mesyuarat jawatan kuasa pelantikan kehakiman JSC yang membongkar peranan seorang hakim kanan juga berlaku di era beliau. Semua ini menunjukkan walaupun beliau dilihat bersih, perjalanan beliau juga tidak sunyi daripada perdebatan. Kalau kita imbas balik sejarah politik Malaysia, cadangan macam ini bukanlah kali pertama muncul.
Ingat lagi tak, masa dulu ada cakap-cakap tentang melantik tokoh luar politik seperti bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz sebagai calon interim Perdana Menteri. Sama juga dengan idea untuk membawa tokoh teknokrat seperti bekas ketua hakim atau bekas pegawai tinggi kerajaan. Tetapi akhirnya semua cadangan itu tak kemana-mana pun kerana politik Malaysia sentiasa dikawal oleh orang politik dan bukanlah teknokrat. Jadi inilah yang menimbulkan persoalan kontroversi. Adakah cadangan Zaid ini sebenarnya satu langkah untuk memperlekehkan Anwar dan kerajaan perpaduan dengan memberi gambaran pembangkang lebih bersedia menawarkan alternatif? Atau adakah ia benar-benar satu idea tulus untuk selamatkan Malaysia daripada kepincangan politik yang tidak berkesudahan? Mari kita tanya soalan yang lebih provokatif. Kalau Tengku Maimun betul-betul diangkat sebagai Perdana Menteri, mampukah beliau menguruskan politik Malaysia yang penuh dengan permainan kuasa, ugutan lompat parti dan juga perjanjian belakang tabir? Integriti dan keberanian memang ada, tetapi politik bukanlah sekadar soal bersih atau kotor. Ia adalah soal strategi, kompromi dan survival. Adakah seorang bekas hakim yang tidak biasa dengan realiti tawar-menawar politik boleh bertahan di kerusi panas Putrajaya? Dan yang lebih penting, kalau cadangan ini diterima, siapa yang sebenarnya akan mengawal kuasa di belakang tabir? Adakah PAS yang akan cuba membentuk naratif bahawa mereka sanggup terima calon neutral demi Islam dan Melayu, ataupun Bersatu yang akan gunakan nama Tengku Maimun untuk mencipta imej lebih bersih, walaupun realitinya kuasa sebenar masih lagi dipegang oleh elit politik lama? Inilah dilema yang membuka ruang kontroversi besar. Tengku Maimun memang simbol integriti, tetapi apakah sistem politik Malaysia sanggup diketuai oleh seorang yang tidak pernah main dalam gelanggang politik? Atau ini sebenarnya satu percaturan untuk letak seorang figura neutral di depan, tetapi kuasa sebenar tetap dimainkan oleh orang lama di belakang? Bayangkan kalau rakyat mula percaya cadangan ini. Sokongan kepada pembangkang boleh melonjak sebab mereka ada calon alternatif yang jauh lebih kredibel daripada apa yang ditawarkan oleh kerajaan sekarang. Itu boleh mengubah lanskap politik menjelang PRU yang akan datang. Sekarang saya ingin lemparkan persoalan kepada anda semua. Adakah Malaysia sudah cukup matang untuk terima seorang bekas ketua hakim sebagai Perdana Menteri? Atau kita masih lagi terkunci dalam politik lama di mana hanya mereka yang berakar dalam parti politik yang boleh naik ke puncak kuasa? Dan jangan lupa, kalau cadangan ini benar-benar jadi kenyataan, ia mungkin mencetuskan drama politik paling kontroversi dalam sejarah negara. Tengku Maimun bukan sahaja akan jadi Perdana Menteri wanita pertama, tetapi juga Perdana Menteri pertama yang datang dari luar kancah politik. Jadi apakah pandangan anda semua? Adakah ini idea gila atau sebenarnya inilah satu-satunya jalan untuk selamatkan Malaysia daripada krisis politik tanpa kesudahan? Kalau anda rasa isu ini panas, tunggu dulu. Sebab selepas ini kita akan bongkar satu lagi persoalan yang lebih besar. Kalau Tengku Maimun ditolak, siapa pula calon sebenar yang sedang disediakan di belakang tabir untuk menggantikan Anwar? Adakah Muhyiddin akan membuat comeback? Adakah Hadi Awang akan jadi kingmaker mutlak? Atau adakah ada nama yang sedang menunggu saat untuk muncul? Itulah yang kita akan bincangkan nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Pastikan anda tekan butang subscribe sebab perbincangan kita seterusnya akan lebih panas daripada ini. Jangan juga lupa untuk like dan share video ini. Salam sejahtera semua dan salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian, terima kasih sahabat-sahabat semua.